Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidyina wa limashayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqih fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد insyaallah kita akan sambung balik kita punya pembacaan daurah khusus perihal bulan Ramadan daripada kitab Is'af Ahli Iman bi Wadha'ifi Syahri Ramadan karangan Imam Syekh Hasan Muhammad Al-Mashar, salah seorang daripada ulama besar Haram Maki yang berletak di Mekah lah. Jadi kita sambung bacaan kita pada muka surat 42 lah. Yang muka surat 42. Fadlu Ramadan di Mekah. Fadilat menyambut Ramadan di Mekah. Apakah fadilat menyambut Ramadan di Mekah? عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فضل رمضان في مكة. فضيلة من رمضان في مكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه وكتب له في بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. رواه ابن ماجه. daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya qala man adraka syahr Ramadan di Makkah, barang siapa yang sempat untuk menyambut bulan Ramadan di Makkah, fasamahu, dan dia berpuasa di sana kan, wa qama minhu, dan menunaikan peribadatan di sana sama ada malam solat malam ataupun buatlah apa-apa ibadat dekat Masjidil Haram ataupun di Makkah, ma tayassara, apa yang kita kata mudah bagi dia, kataballahu lahu 100,000 syahri Ramadan fima siwa, maka Allah akan menuliskan kepadanya 100,000 kali ganda bulan Ramadan, 1,000 kali lipat bulan Ramadan fima siwa, tak kala dia berada di luar daripada Makkah. Maksudnya orang yang beza orang yang menyambut Ramadan di luar dan di dalam Makkah adalah beza Ramadan di dalam haram Mekah 100,000 kali ganda di haram Mekah, maksudnya di Masjidil Haram, di tanah haram tu kan, 100 kali ganda. Ini disebutlah oleh Rasulullah SAW di riwayat Ibnu Majah ni. Okey, kemudian ditulis apa lagi kelebihannya, wa kataba lahu bi kulli yawmin itqarabah raqabah, dan ditulis baginya pada setiap hari dia dulu menyambut Ramadan. Hari pertama setiap hari itu dia akan dapat apa? Itqa raqabah, seakan-akan pahala dia membebaskan hamba. Pahala bebaskan hamba ni, pahala kita kata apa? Besar. Wa bi kulli lailatin itqa raqabah tu. Maksudnya sehari, pada harinya berada duduk di Mekah, dia anggap bahawa pahala dia dapat tu seakan-akan dia membebaskan seorang hamba. Pada malam ni pula, kalau dia berada di Mekah lagi, pada malam ni pula dia akan seakan-akan membebaskan hamba seorang juga. Maksudnya sehari semalam tu 2 orang hamba, pahala dia itu besar. Wa kullu yawmin humlana farsin fi sabilillah, pada setiap hari pula humlana farsin fi sabilillah, ditulis kan, dia tu seakan-akan mereka ni orang yang golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahala dia. Fi kulli yawmin hasanah, dan pada setiap hari itu ada kebaikan pahala. Fi kulli lailatin hasanah, dan pada setiap malam pula ada pahala. Maksudnya pahala yang begitu berlipat ganda diberikan kepada orang yang menunaikan Ramadan ataupun menyambut Ramadan di Makkah. Banyak ahli hadis ini tuan penulis ada menceritakan
ada beberapa hadis lagi yang yang serupa, lebih kurang serupa daripada riwayat Bazzar seperti yang dinukilkan oleh Imam Suyuti, dan juga kita kata jadi daripada riwayat Ibnu Umar berkenaan dengan kita kata apa saja amalan yang dilakukan di Haram Makkah, di Masjidil Haram terutamanya, kita kata bukan saja pada bulan Ramadan, bahkan pada bulan biasa pun pahala tu berlipat-lipat kali ganda, kan? Sebab Allah SWT mengangkat, memuliakan Baitullah dia tu, kan? Tapi apatah lagi pada bulan Ramadan dah berlipat-lipat kali ganda lah. Bila duduk Ramadan kat situ berlipat-lipat kali ganda lagi. Jadi banyak. Sebab tu kalau yang disebut oleh Syekh Abu Hudayah Khubiyan, dia kata apabila ada orang soalan tanya, saya ni dah tua kecil, tua Syekh kan, takut tak ada apa mati apa nak beramal macam mana, apakah nasihat tuan untuk saya nak beramal ni? Lepas tu dia kata kalau tuan orang yang kaya, orang yang berduit, maka lebih elok apabila tua-tua ni memperbanyakkan kan pergi ke Mekah terutamanya pada bulan Ramadan. Maksudnya banyak habiskan waktu kat sana. Maksudnya boleh kita kata dia backup ni kehidupan dia. So dia dapat kebajikan juga pahala. Pasal tu nasihat tuan Syekh Abu Hudayah Khubiyan. Keren Abu Hudayah Khubiyan. Dia popular lah. Keren. Sebulan kat Mekah ni. Sebulan kat Mekah. Kan dia larat lah kan. Itu biar Allah dia boleh kita kata backup punya amalan-amalan dia. Sebab pahala tu berganda-ganda. Okay, dapat tak? Okay, kemudian maja'a min amri as-sa'im bihifzi lisanihi wa jawarih min al-musyatamati wa ma ja'a fi at-tahzir min qawli az-zur. Bab pada menyatakan tentang tentang perintah kepada orang yang berpuasa, amr as-sa'im bihifzi lisanihi wa jawarihi, untuk dia memelihara lidahnya dan juga anggota dia daripada apa? Musyatamah. Min al-musyatamah. Musyatamah ni maksudnya berbalah, berkutuk-kutuk dengan orang, berbalah kan, musyatamah. Wa ma ja'a fi tahzir min qawli zur, dan perkara yang datang satu perkara yang menyatakan tahzir. Tahzir maksudnya amaran, larangan untuk melakukan qawli zur, kata-kata tipu, kata-kata palsu. Zur itu palsu, kata-kata tipu. Okay, hadis disebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm shawmi ahadikum fala yafuth wala yaskhab fa in sabahu ahad falyaqul inni sha'im, muttafaqun alaih. Ni hadis yang kita dah baca dah sebelum ni, iaitu apabila seorang itu pada hari berpuasa, maka dia tidak boleh untuk yafus, iaitu bercakap benda yang keji, dan yaskhab. Maksud yaskhab tu tolong, seperti mana yang berada dekat pasar. RM3, ada tolong tu kan. Tak ada kan? Boleh. Kita kena gunakan yang wudu. Macam kita puasa dah. Wudu kita kata macam tenang kan. Kalau pergi Mesir waktu bulan puasa semua baik. Tak betul dia itu belum masuk. Ya. Kata tak sebelum ni cik kan. Atau kan semua belum masuk. Macam dia belum masuk dia lain sikit. Semua macam lebih kan. Lepas tu kalau ada orang untuk mengkeji dia, maka dia kata apa? Ini sahih. Dia cakap kita bincang tadi kan. Berkenaan dengan bagaimana itu bila untuk kita sebut sungguhnya aku berpuasa. Okey. Hadis seterusnya, wa anhu aidan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Apa maksud hadis ni? Dia kata daripada anhu, daripada siapa? Anhu yakni Abi Hurairah, daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata tipu, kata-kata penipuan ataupun penyelewengan, kata-kata yang menyeleweng, kata-kata palsu, wala amal bihi, dan amal bihi itu dia beramal dengan apa? Amal yang tidak benar, amal yang amal kejahatan, amal maksiat, sama ada amal kemaksiatan ataupun amal-amal yang kita kata apa? Yang jauh daripada kebenaran. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berhajat langsung pada
apa pekerjaan dia tadi, iaitu pekerjaan dia yang meninggalkan minum, makan dan minum dia. Maksudnya puasa dia tu tidak diterima langsung. Sia-sia gitu ya. Tak ada. Rugi. Kena cakap bohong, lu cakap bohong, lu cakap itu payah. Satu kalau macam Ramadan tak mesti tu kena saya nak tipu nak buat lawak je. Marah pun marah betul ni. Dia bukan kita bukan tipu-tipu buat lawak kan. Tiba bos hang makan makan bohong bagi hari ni. Dia apa? Ni lah tuan. Kan. Sayang tu, sayang. Okey, itu macam-macam lah hadis lebih kurang ni, macam lebih kurang contoh orang panggil apa, kalau orang yang bangun malam tapi hantu ria, maka tak dapat apa, mereka penat. Boleh juga puasa, boleh puasa tapi tidak meninggalkan qaul ataupun amal benda pelik-pelik ni, maka puasa sia-sia. Okey, itu seterusnya. Kaifa kana sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam bulan Ramadan? Maksudnya kita tengok step-step ni tadi, kita dah tengok dah berkenaan dengan bagaimana perihal untuk kita nak menentukan bulan Ramadan, itu kita dah settle. Lepas tu kita tengok juga bagaimana apabila Ramadan tu muncul, apa Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Kemudian kita tengok apa yang arahan-arahan ataupun kelebihan puasa tu sendiri kita dah baca. Dan juga apakah yang larangan-larangan yang dikhususkan bagi terutamanya orang yang sedang berpuasa. Apakah larangan-larangan yang sepatutnya dia tak dibuat. Okey. Sekarang kita masuk juga berkenaan dengan apa yang amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu buat dalam bulan Ramadan. Okey, kita tengok kaifa kana sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimanakah hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan? Wa ma yatlubu min al-iksar wa ma yutlabu min al-iksar min al-khair fi. Dan tuntutan untuk kita memperbanyakkan kebajikan dalam bulan Ramadan itu. Yutlabu iaitu tuntutan untuk kita iksar, memperbanyakkan amalan kebajikan dalam bulan Ramadan tersebut. Okey, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min ar-rih al-mursalah, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata dia menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemurah sekali, ajwadun nas. Orang yang paling pemurah, ajwad. Paling pemurah, makhluk yang paling pemurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan tak kala Rasulullah ni sifat dia pemurah tu tak tahap level paling maksimum waktu bila? Waktu Ramadan. Terutamanya pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tak kala dia iaitu baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan pada setiap malam Ramadan, Jibril selalu berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW untuk apa? Fayudarisuhu al-Quran, untuk bertadarus al-Quran. Banyak kita kata dalam tiap-tiap bulan Ramadan Jibril akan turun untuk tadarus Al-Quran. Maksud tadarus Al-Quran ni adalah kita kata baginda Rasulullah SAW akan membentangkan bacaan daripada Jibril, dan Jibril akan betulkan supaya apa? Supaya baginda Rasulullah SAW kita kata macam mengingatkan semula Al-Quran tu, dan Jibril akan baca pada baginda Rasulullah SAW juga. Dan Rasulullah dengar macam tu, macam kita buat lah macam dekat tadarus halaqah tadarus tu. Jadi dia kata bid'ah pula. Ni kita ikut juga sunnah baginda Rasulullah SAW dengan Jibril. Bahkan sebenarnya bukan Rasulullah dengan Jibril saja, tapi dengan para sahabat lain juga sekali. Waktu ni Jibril ni kira dia menjemah diri seorang lelaki. Kira kata dalam tu yang paling masyhur sekali yang selalu ada dengan baginda Rasulullah SAW ketika tadarus ni, siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dia selalu ada.
dikata tadarus sehinggalah akhir waktu terakhir tadarus dengan Rasulullah SAW dengan Jibril itu Zaid bin Sabit ada lagi. Itu sebab tu dia dipilih sebagai pengumpul Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Uthman, sebab dia ada untuk tadarus ni. Dalam tadarus ni juga Sayyidina Jibril akan menyuruh akan kita kata memperingatkan baginda Rasulullah SAW tentang tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran tu maksudnya Al-Fatihah letak awal, Al-Baqarah second, lepas tu ayat Al-Quran yang diturunkan tu ada second tu. Jadi kat dalam tu lah masa waktu tu dah disusunnya Al-Quran, dan masa tu dah juga diperingatkan bacaan dan kita kata didengari juga para sahabat. Tu penting. Jadi amalan-amalan ni juga kita kata satu amalan yang perlu kita lakukan juga dalam bulan Ramadan. Jadi sama-sama duduk kan. Sebab tu yang dalam hadis Nabi SAW yang Nabi SAW kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Dalam hadis tu Rasulullah kata tidak ada satu pun kaum yang kita kata duduk dalam berkumpul dalam Baitullah. Baitullah tak semestinya duduk dekat rumah Allah. Ulama kata duduk dekat rumah-rumah benda, apa duduk dekat AIM boleh kan, jabat apa, ataupun duduk dekat contoh rumah Ustaz Muhammad pun tak apa, rumah Ustaz Rahman pun tak apa. Tapi dia pun bertadarus Al-Quran, maksudnya tilawah tukar, sama-sama tukar bacaan Al-Quran. Itu ulama kata bukan semesti baca Al-Quran, hatta kita ni pun yang bertukar-tukar ilmu ni pun, berkongsi ilmu, mendengar ilmu, memperbicarakan ilmu tu termasuk juga di kalangan geng-geng tu, kaum tu tadi kan. Itu kitab Allah wa yatadarasuna, sama mempelajari Al-Quran. Malaikat orang ni apa akan berlaku? Malaikat akan kita kata sayap melebarkan sayap dia dan kemudian dipenuhikan kepada ketenangan, sakinah, dan akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi ahli langit. Daripada orang ni membawa ni bagus, punya ilmu semua kan. Cakap mampu cuba penting. Okey. Kemudian apa lagi diceritakan dalam hadis ni, kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala Rasulullah, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hina yalqahu Jibril, tak kala dia bertemu dengan Jibril, tak kala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril kan, ajwadu bil khair, sangat-sangat pemurah untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kita kata apa pemurah sungguh-sungguh kan. Dikatakan lebih pemurah daripada rihil mursalah. Maksud rihil mursalah ni angin bebas. Angin bebas, maksud angin bebas ni kita kata macam angin yang bawa kebaikan, angin hujan ke, yang zaman dulu kan apa, zaman tanah harap kan, kalau macam nampak angin dia pun boleh titik, oh ni angin bebas, rihil mursalah, hujan turun tak lama lagi. Dia bawa kebaikan. Baginda Rasulullah SAW ni lagi apa, lagi kita kata apa, lagi hebat, lagi pemurah daripada segala jenis benda di bumi ni. Sebab tu baginda Rasulullah SAW sehingga kan orang kata baginda Rasulullah SAW ni tak pernah sebut la. La tak pernah sebut tidak, tak pernah sebut la. Minta apa semua bagi, minta apa semua bagi. Kita saya tak ada, tak sebut tak kan, disebut sebut tak, apa yang ada dibagi. Lepas tu ada penyair tu kata tidak pernah baginda Rasulullah SAW menyebut la, melainkan dalam bila waktu tasyahud. La ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Disebut tu la yaqulu la illa fi tashahudihi. Sebut la tu dalam tasyahud lah. Yang lain semua minta bagi. Sehingga kan ada seorang Arabi nama dia Umayyah bin Safwan. Dia ni orang mu'allaf Muslim, mu'allaf Futuh Qulubuh, dia orang baru masuk Islam. Dia saja dia nak dengar Rasulullah, minta kat Rasulullah, Rasulullah bagi, minta kat Rasulullah, Rasulullah bagi, minta Rasulullah bagi, minta kambing bagi kambing, minta lembu bagi, semua bagi. Sampai dia pergi balik ke kaum dia ni orang baru masuk Islam, orang Arabi Badui. Dia pergi ke kabilah dia, woi ni semua
Ni ada aku rasa dia ni memang betul Rasulullah ni. Sebab apa? Yu'til mal la yakhsha al-faqr. Dia bagi harta, dia tak takut kemiskinan pun. Bagi. Memang dahsyatlah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak cucu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kebanyakannya lebih kurang pemurah macam ni juga. Syekh Lokal dia Sapah tu macam-macam bagi duit, bagi apa, minta apa semua. Yang tu lah. Itu kalau kata ada ni lah, kata Ustaz Zul cerita, antara guru dia cerita, kena pasti ahli bait Rasulullah SAW ni dia ada 3 sifat utama yang selalu dia ada. Pertama, dia berani. Yang kedua, dia pemurah semua. Dan yang ketiga, dia handsome. Dia handsome, dia segak. Dia segak tu, tengok mata, segak tengok apa. Itu adalah salah satu lah daripada kena dipit. Itu bagi Rasulullah SAW kira mengibah dahsyat tu kata itu dia kata sehingga kan dia kata baginda Rasulullah SAW ni walaupun kita kata itu pemurah dalam hidup dia kan, tapi Rasulullah SAW apa sehingga kan ke akhirat pun dia lagi yang Allah yang memberi memberi syafaat yang terakhir, itu syafaat uzma, syafaat agung. Yang lain orang kata apa, yang orang lain kata apa, nafsi apa dia kata apa, yang orang lain Nabi-Nabi lain kata apa, aku dah tak ada yang nak bagi apa. Tapi bila Rasulullah SAW wa ana laha umati dia bagi susu. Okay, jadi apa yang perlu antara amalan yang perlu buat daripada hadis ni kita dapat bahawa pertama kita kena banyaklah pemberian sedekah, terutamanya apabila orang nak berbuka puasa kita bagi. Lepas tu terutamanya anak yatim kita bagi. Lepas tu bagi macam-macam lah apa-apa kebaikan kita kena buat dalam bulan Ramadan terutamanya. Dan yang paling penting juga adalah kita banyak tumpukan kepada Al-Quran. Itu penting. Sebab kita baca tilawah bagus, tadarus yang kita buat selalu, hafal. Dan yang paling penting juga adalah kita bertadabbur. Bertadabbur sama-sama cuba baca tafsir Al-Quran sikit. Kita nak faham makna saja dalam Al-Quran tu. Dan kemudian kita cuba reflektkan ayat itu kepada diri kita. Tadabbur tu kita tidak reflect ayat diri kepada kita. Contoh kepada sifat-sifat rahmat, sifat-sifat ibadur rahman. Dan sifat ibadur rahman, dia tengok diri kita ada tak dengan sifat tu. Itu antara konsep tadabbur lah. Baca tafsir, contoh teman-teman kalau kita tak mampu untuk nak faham secara Quran, baca tafsir. Kan tafsir ulama Mu'tabar, tafsir Jalalain, boleh baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa. Lepas tu daripada makna yang kita faham tu, yang telah ditafsir oleh ulama Mu'tabar tu, kita cuba reflect diri, kita cuba koreksi diri yang itu tadabbur tu. Ini bukan kita kata kita pergi tafsir ni dah. Kita tengok refleksi diri benda tu lah. Itu sedikit banyaklah berkenaan apa yang kita buat pada bulan Ramadan. Okey. Kemudian muka surat 56. Surat 56. Okey, an-nahyu 'anil wisal. Larangan untuk al-wisal. Apa maksud al-wisal? Al-wisal maksudnya adalah dia meneruskan puasa dia tanpa dia berbuka. Kan contoh hari ni hari Isnin, dia terus berpuasa, sambung puasa dari hari Selasa tanpa dia berbuka pada malam tu. Malam Selasa dia tak buka puasa dah, dia terus sampai puasa hari kedua, ketiga dan sampai seminggu. Adakah boleh macam tu? Dia hadis Nabi SAW. Dia cakap, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم ثم رأوا الهلال فقالوا لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. Okey, berkenaan dengan wisal ni, kita tengok daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata
Naha Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang kita untuk al-wisal, menyambung puasa tanpa berbuka direct. Satu hari, satu hari, direct 3 hari, 5 hari, 2 boleh tak macam tu? Nabi SAW melarang. Okay, berkenaan dengan larangan ni, ulama berkhilaf pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi yang masyhur di sisi kita mazhab Syafi'i, kita kata makruh. Kita kata makruh. Sebab apa? Sebab lagi kita tengok bahawa para sahabat walaupun dilarang oleh apa? Baginda Rasulullah SAW, dia pun buat juga. Dia bersambung juga. Dia kata fa innaka tuwasilu faqala rajulun minal muslimin, berkata rajul bila Rasulullah larang untuk buat benda tu, seorang lelaki daripada kalangan muslimin, faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sungguhnya kamu pun menyambung puasa direct, tak buka pun. Buka puasa direct kan. Dan qala wa ayyukum misli, betul Nabi SAW jawab, siapa di kalangan kamu ni macam aku? Kan? Ada siapa lah di kalangan kamu ni macam aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, sungguhnya aku ni bermalam dalam keadaan Allah itu memberi makanan dan juga minuman kepadaku. Maksudnya dia ada makanan rohani itu melebihi daripada makanan jasmani. Baginda Rasulullah SAW dia delay jasad Baginda Rasulullah delay. Macam kita ni rohani kan lebih, tapi Rasulullah SAW delay. Imdad kata madat Rabbani tu direct pada Baginda Rasulullah SAW. Apa tak semacam aku, tarkib jasadi aku, ataupun kita kata apa, bentuk badan, struktur badan aku dan juga struktur jiwa aku ni berlain daripada kamu direct, sebab aku direct link kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Spiritual aku lain apabila aku bersama Tuhan aku. Apa lagi nak perlu? Dia punya Baginda Rasulullah SAW. Lepas tu falamma abau, apabila para sahabat ni tak mau ikut, ayyan tahu, untuk mereka berhenti daripada melakukan perbuatan tersebut, wasala bihim yauman, Nabi SAW kita kata apa? Kita kelapa nak juga puasa, kita sambung sama-sama. Maksudnya Rasulullah SAW puasa berterusan direct, tak berbuka. Yaum, 1 hari, yauman, 2 hari, summa ra'au hilal, sampailah 2 hari, sampailah anak bulan hilal, anak bulan Syawal masuk. Lepas tu faqala, lepas tu baginda Rasulullah SAW, lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum, jikalau hilal ni anak bulan Syawal ni lewat, mesti aku akan tambah lagi. Sebab nak suruh apa ikut aku sangat kan, tak pasal, jom ikut sekali sebaik-baik. Nasib baik bulan Syawal mai. Kena buka puasa. Kalau tak bulan puasa tak mai, bulan Syawal tak mai lagi, nak sambung lagi. Kamunakil lahum, sebagai satu, kita kata macam munakil ni, kita kata macam saya kata macam satu teguran berat sikit kan, macam terpelak macam nampak dia je, terpelak nak saya ikut, nak ikut, jom hina abau yang tahu. Antara para sahabat yang kita kata muwasalah ni, macam sahabat yang masyhur juga seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dia boleh puasa direct seminggu, dia tak berbuka, dia tak makan apa seminggu. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Umar, dia boleh puasa juga 5 hari, 7 hari. Itu memang dahsyat lah. Saya kita tengok dah hadis ni kata. Okay, hadis yang kedua dalam bab ni, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal, qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, qala fa inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa, rawahu asy-Syaykhan. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada untuk apa? Wisal, berterusan dalam berpuasa tanpa berbuka. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, para sahabat berkata balik kepada Rasulullah, sungguhnya Rasulullah pun ingat bersama puasa tak berbuka. Lepas tu baginda Rasulullah jawab benda yang sama, ini lastu ka hayatikum, sungguhnya aku ni bukanlah seperti hayah kamu. Hayah maksudnya hal kamu, aku lain kan?
Inni ut'amu wa usqa, sungguhnya aku ini apa? Diberi makan dan minum. Deling sikit, diberi makan dan diberi minum direct daripada Tuhan. Mungkin kadang-kadang kata, macam mana bagi makan? Macam Allah SWT lain, minta alam lain. Dia cakap macam mana? Sehari kita main ni hadis do'if ni, macam mana? Tak logik. Logik macam apa? Okay. Hadis ini وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى سحر قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إنني مطعما يطعمني وساقيا يسقيني أخرجه البخاري. Hadis lebih sama tapi riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu, jangan sesekali kamu menyambung puasa kamu tu. Fa ayyukum arada, jikalau di kalangan kamu tu nak untuk menyambung puasa direct, fa yuwasil hatta sah, sambung hanya sampai pada waktu sahur je. Jangan tak sahur langsung. Mesti makan juga pada sahur tu. Tu Rasulullah kata, ni kadang-kadang tak makan langsung, buka puasa bentuk, sahur bentuk, direct lagi 5 hari pun tu. Memang dia tak alam lagi lah kan. Kan. Lepas tu para sahabat macam salah kata balik kepada Rasulullah pun sambung, macam mana kami nak juga kan ikut kan. Rasulullah kata macam salah, aku ni lain, inilah suka hayatikum, aku ni hal aku bukan hal macam kamu. Sungguhnya indani mut'imah, sungguhnya bagi aku ni ada pemberi makan dan pemberi minuman. Jadi Rasulullah SAW. Lepas tu kita kata khususiat antara khususiat baginda SAW ni, badan dia tu badan lain. Sebab tu kita kata sehingga akan diturunkan wahyu baginda SAW tu, dia badan Nabi SAW bukan seperti badan manusia biasa. Sebab wahyu ni berat, benda yang sangat berat. Sebab tu yang dikatakan apabila Rasulullah SAW kan, dia tidur kepada seorang sahabat ni, tiba-tiba waktu itu turun wahyu. Dia kata seakan-akan paha dia nak patah, berat daripada Rasulullah tu. Dan lalu Rasulullah tengah berpeluh, tu maksudnya wahyu dah sampai tu, dia punya paha dia macam patah tu. Dia kata beratnya wahyu tu. Takkan nak alih pula kan? Nak alih pun. Masa tu Rasulullah tengah tidur kan? Rasulullah tengah tidur tu sampai wahyu. Memang kita Rasulullah badan berat. Lepas tu Rasulullah bila wahyu yang paling berat dia dah dapat, macam bunyi loceng dia dah apa? Berdemu bunyi loceng tu kuat. Satu itu paling sedih di Rasulullah. Itu Rasulullah dia dengar. Rasulullah yang dengar. Rasulullah dia punya wahyu dia sampai. Lepas tu dia akan berpeluh, badan merah itu. Lepas tu okey, selesai. Dia Rasulullah punya hal berat dengan Rasulullah. Satu kadang-kadang orang kata kan, dengan setengah golongan ni dia kata dia gunakan ayat Quran, innama ana basyarun mislukum. Innama ana basyarun mislukum. Sebenarnya aku ni manusia seperti kamu. Misal memanglah basyar, ialah basyar, tapi basyar tu dengan kita kata dia tu basyar, manusia, tidak menafikan dia tu ada keistimewaan yang tak pada orang lain. Tu kena faham. Ni kata basyar ikut semua. Oh, Nabi basyar, kita basyar, maksudnya kita 100% sama dengan Nabi. Mana ada basyar tapi dia ada keistimewaan yang kita tak. Itu dia punya struktur badan, dia punya jiwa, dia punya lain khusus. Bagi Rasulullah SAW. Satu disebut innama ana basyarun mislukum, tapi aku ada khusus yuha ilai. Itu dia baca habis. Fash ni bahaya. Mazhab waliyul musalli. Waliyul musalli baca stop. Betul rukuk. Betul. Celakalah bagi orang sembahyang. Itu rukuk. Benda celaka. Habis dulu. Tak boleh kan. Dia buat panggil dia tu lah. Kena ngaji habis dulu. Ya. Okay. Bila waktu suhur minal layl, dah sampai orang kata
Ada memang dalam masa TV Mesir yang kata qajak namanya Rasulullah SAW ni. Memang dia kuat banyak dalil-dalil itu ingin jangkut penjara. Dia cakap kan dia kata bila masuk kepada ibu bapa Nabi masuk neraka kan. Lepas tu cerita pula berkaitan dengan apa Nabi dulu sesat lah sebelum dapat wahyu. Lepas tu bukan sini dia berkata okey mak ayah Nabi masuk neraka. Lepas tu kita apa pelik macam mana? Kenapa pelik kalau aku keluar kenyataan macam ni? Dia boleh cakap macam tu pula. Wajak gila orang ni boleh cakap itu. Lepas tu dia kata apa? Tu Nabi ni sebelum Nabi tu dia apa dia? Dia orang buat ajaran. Dia cakap itu. Dia orang gila tu. Sejangkut pergi remban ke apa lagi kalau cakap macam tu. Tu akan mengajar lah. Kena ambil kayu ketok kepala. Apa punya di sebelahnya tu nama anda basyar tu. Mesti dalam jadi dan itu main fikir tu tak hormat Nabi. Syari kita punya kali lah. Antara penyebab antara kita kata apa berlakunya geng-geng ISIS, geng-geng teroris semua ni, dia kata penyebab antaranya adalah tak hormat Nabi dan juga ahli bait. Itu adalah penyebab dia pilih ni. Dia tak ada alaqah dengan Nabi. Macam benda ni berlaku lama dah ni benda teroris ni semua zaman Nabi ni. Iaitu apabila ada seorang tu di kalangan apa ada first Khawarij keluar waktu zaman Nabi hidup lagi. Bila kita kata seorang Khawarij ni dia kata apa pada Rasulullah, hukum ya Muhammad fa innaka la tu'adil fa innaka la ta'dil. Ya adilu ya Muhammad innaka la ta'dil. Dia kata hang kena berlaku adil Muhammad. Pemberian harta perang, ghanimah perang, dia kata itu Nabi Muhammad. Lepas tu dia kata wahak kita siapa yang lebih adil kalau aku tak lakukan keadilan. Itu Nabi kata semuanya akan keluar daripada apa mulut ni fi dhibbi hadza rajulun yuhsinul qawl walakin yusibul fi'la. Orang dia akan keluar di kalangan dia ni dalam tubuh badan dia ni keturunan yang hanya pandai berkata-kata tapi amalan zero. Tu nampak kita kata geng terorisme ni khawarij yang keluar yang kita bunuh Sayyidina Ali, bunuh Sayyidina Ali, bunuh orang macam-macam ni. Geng teroris ni mereka hasil dia awal dia tu dia tak hormat Nabi tu. Nafas. Jangan dia boleh hormat Nabi apa? Yusinul qawla. Yusinul qawla wa yusinul fi'l. Pandai pidato, pandai cakap ni cakap qala Allah wa qala Rasul. Apa hadis semua tapi pidato cantik Ini. Moga kita selamat daripada golongan ni. Okey. Amin. Okey, kemudian waktu sahur min al-lail. Waktu suhur pula, waktu sahur daripada malam. Maksudnya waktu sahur. Okey. عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية رواه الشيخان. Okay, dan ni kita tengok waktu sahur daripada malam tu apa yang waktu yang afdal. Daripada hadis yang diriwayatkan daripada Anas, yang Anas meriwayatkan daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia kata tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ni pernah bersahur sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila solat, kemudian beliau sallallahu bangun untuk apa? Melakukan solat. Qultu, kata aku iaitu Sayyidina Anas lah, kam kana bainal azan was sahur, berapa lamakah gap masafah gap tu antara azan dan juga sahur. Azan dan juga sahur tu mesti azan subuh dengan waktu sahur tu. Dia kata qala qadru 50 ayat, kadar lebih kurang 50 ayat. Maksudnya kadar yang pertengahan dalam 20 minit. Macam tu, 20 minit. Bukannya 5 minit sikit kan. Tu 10 minit pendek sangat, ni dia 20 minit. Waktu pertengahan. Kan 60 minit lama pula kan. 20 minit lama.
20 minit 20 minit, dalam keadaan 20 minit. Nampak okay, di antara ni, di antara 60 minit di antara 60 minit dengan ni di antara 40 dan 20 minit dengan ni ada siapa sebut 20 minit 20 minit dalam keadaan 20 minit sebelum buka puasa dalam sedia makan, buka puasa pula sebelum mula puasa. Okay, nampak okay. Ma ja'a fi anna as-sahur barakah. Pada perihal dikatakan sahur itu, melakukan sahur itu satu yang barakah. Okey ya. An Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah, rawahu asy-syaykhan. Okey, hadis yang diucapkan, dilaporkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dia kata baginda Rasulullah SAW, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, sungguhnya pada sahur itu, kita makan sahur ataupun makanan sahur itu sendiri ada keberkatannya. Riwayat Syaykhan. Antara perkara penting juga sahur ni adalah kita mukhalafah dengan ahli kitab, kan? Kita kata apa? Berbeza, untuk membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab atau puasa sebelum kita, menunjukkan sebab apa Nabi SAW sangat nak kita berbeza dengan ahli kitab ataupun tak ni, supaya kita nampak identiti kita jelas sebagai seorang Muslim. Faham? Okey. Hadis seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar faqala innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uhu, rawahu an-Nasa'i. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatasahhar, sedang dia bersahur. Faqala, kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat lelaki tadi, innaha barakah, sebenarnya ini adalah satu barakah, a'taakumullahu iyyaha, yang mana Allah SWT bagikan dia kepada kamu. Allah SWT bagi dia ni kepada kamu. Fala tad'u, dan dengan sekali kamu meninggalkan keberkatan tersebut. At least kena bersahur juga. Okey, disebut sahur makan apa? Tak kita baca dulu. Okey. Kemudian wa an Abi Najih al-Irbad bi Sariyah radhiyallahu anhu qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-sahur fi Ramadan qala halumma ila al-ghizaa al-mubarak, rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Okey, daripada siapa ni? Daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggilku, mengajakku untuk sahur di bulan Ramadan. Qala halumma, mai, jom, halumma ni jom, ila al-ghizai mubarakah, jom makan makanan yang berkat ini. Sahur tu berkat yang ada pada sahur. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahur kulluhu barakah fala tad'uuhu walau anna ahadakum yajra'u jar'atan min ma'in fa inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirina, wa rawahu al-Imam Ahmad wa sanaduhu qawi. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahur kulluhu barakah, sahur itu kesemuanya, tak kira makanan, perbuatan, semua itu disebut sebagai keberkatan, sebagai keberkatan. Fala tad'u, dengan sekali kamu meninggalkan makanan tadi. Walau anna ahadakum yajra'u jar'atan min ma', walaupun kamu meminum satu teguk, meneguk satu teguk daripada air, itu dikira sebagai apa? Sahur dah. Makan kurma ke tu lagi elok lah, kan? Fa inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan juga malaikatnya merahmati. Yusalluna yakni merahmati. Kalau kita kata
Apabila Allah yusalluna, Allah berselawat ke atas Nabi, itu maksudnya Allah merahmati. Kalau malaikat berselawat, maksudnya apa tafsiran ayat itu? Malaikat memohon keampunan. Maksudnya Allah memberi rahmat kepada golongan yang makan sahur, dan malaikat memohon keampunan bagi orang yang memakan sahur tadi. Okey, faham? Okey. Kemudian kita riwayat daripada Imam Ahmad sanadnya dengan sanad yang qawilah. Okey. At-targhib fi ta'jil al-fitri wa ta'khir as-sahur. Targhib maksudnya galakan dalam fi ta'jili al-fitri, galakan untuk mempercepatkan berbuka, wa ta'khir as-sahur, dan kita melewatkan sahur, bersahur. Okey, okey. An Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitr. Rawahu al-Imam Malik fi Muwatta' wa Shaykhan zada Ahmad min hadis Abi Zar wa akharu as-suhur. Okey, okey, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sahl Ibn Sa'd as-Sa'idi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair, dan bersentiasalah manusia itu dalam kebaikan, bi khair ma ajjalul fitr, selagi mana mereka itu mempercepatkan berbuka. Kan rawahu Imam Malik, diriwayatkan daripada Imam Malik. Dalam riwayat lain menyatakan bahawa daripada hadis Abi Zar wa akharu as-suhur, maksudnya ditambah dalam riwayat yang lain perkataan wa akharu as-suhur, maksudnya yang dan mereka ini melewatkan bersahur. Dapat tak? Kiranya kita kata kena faham tu ajal itu mesti bersegera untuk berbuka, bukan maksud berbuka sebelum masuk waktu maghrib, kan? Maksudnya bila dah masuk maghrib tu cepat-cepat berbuka tu maksudnya, bukan maksudnya berbuka-buka dalam keadaan kita tak tahu masuknya waktu ke tak tidak. Faham? Okay, jangan dia bukan yang maksud kita dan saya pergi bersahur, bukan maksudnya kita melewatkan sahur sampai dekat waktu waktu subuh sehingga kita syak masuk subuh ke tak, jangan tu. Nah, elok waktu subuh kita sebut tadi dalam masa 20 minit sebagainya lah. Okey, faham? Okey. Muka surat 64. Muka surat lagi 64. Tak payahlah. Ini ni. Okey. Al-barakatu fil fitri ala at-tamri. Barakah, berkat yang ke mana kita berbuka dengan tamar, dengan kurma. Okey, fa in lam yajid fa 'ala al-ma. Jika dia tak ada tamar tu, maka apa? Berbuka dengan air. Itu hadis yang diriwayatkan dalam berkenaan dengan ini lah. An Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa in lam yajid tamran fal-ma' fa innahu tahur. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan daripada Salman bin Amir ad-Dabbi, seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum, jikalau salah seorang daripada kamu ingin berbuka puasa, falyuftir ala tamr, maka berbuka puasalah dengan apa? Kurma. Fa innahu barakah, sesungguhnya dia itu adalah satu keberkatan. Tamr. Jadi baguslah kita buka puasa dengan tamr. Fa in lam yajid tamran falma, jika kita tak dapati apa? Buah tamar, maka minumlah air kosong lah pula. Air kosong. Kalau yang manis minum je lah. Yang manis air kosong. Yang manis tu? Kalau saya kan yang manis tu tak pasti lah. Kalau air sejuk dengan air kosong, Air sejuk dulu. Kalau air sejuk dengan air manis tak tahu. tak pasti lah. Kalau dikiaskan dengan manisan buah, maka kena dahulukan air manis lah. Yang manis kan? Kan air manis lah. Tak tahu yang dulu kita tengok.
Sebab kan Nabi SAW suka juga minuman Nabi tu maksudnya dia letak dalam tu apa, kurma-kurma ataupun dia letak dalam tu kismis, dia rendam kismis. Tu minum. Tapi kan ni kita sebut tak, dia sebut air. Adakah maksudnya dia lebih Nabi tu jadi lebih kodil lah kan. Biar Allah lawan kita cuba cek. Okey. Sebab ni minum banyak kan. Yus tak apa lah. Okey, hadis sebelumnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat wa in fa in lam takun rutabat fatamarat fa in lam takun hasawat mimma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan rawahu Abu Ya'la qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala 3 tamarat أو شيء لم تصبه نار ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري. Okey, dia kata daripada Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuftir, berbuka qabla an yusalli, sebelum mana baginda solat, itu solat maghrib, ala rutabat, dengan makan rutab. Rutab ni adalah kurma yang basah. Kalau kita tengok Yusuf Tayyub kan, dia tu rutab. Rutab. Tapi bukan maksudnya macam tu. Rutab tu biasa lagi kalau macam pergi Mesir. Maka rutab tu dia ada kurma tu, dia macam kurma dia warna hitam. Dia warna hitam kan saja kurma ni. Dia warna merah. Merah ni panggil zahu atau umbalah. Kurma merah kan. Lepas tu bila kita jemuk sikit, dia akan jadi rutab. Rutab tu di basah-basah lagi hitam. Asal dia sebiji macam buah ciku. Biasa kan? Asal dia sebiji macam buah ciku. Sedap lah, dia sejuk, bagi sejuk badan. Lepas tu bila kita kering lagi, dia akan jadi kurma yang kita makan, kurma kering tu. Itu dia panggil sebagai hitam. Yusuf Tayyub tu okey lah, elok makan lembek, dia ada lembut tu kan. Kalau kering tu itu itu kalau rutak, lebih rutak level lah sikit. Dia okey tu. Rutab yang ada dekat kedai sekarang ni, dia ni rutab dari pinggiran yang dia rendam dengan apa? Madu. Rendam dengan madu kan? Rendam dengan madu. Oh ya. Ini dah tahu lah tu. Rendam madu? Bila kita makan sikit dekat. Oh ya. Kalau kita makan rutab yang memang buah tu, yang masak ranum tu tak sikit dekat. Ada dekat tu. Dia bagi memang bagi sejuk badan lah. Macam makan rutab tu. Okey, lepas tu kalau dah rutab tu, fa'ilam takun rutabat fatamarat, kata ada rutab tu dari kurma basah tu, makan kurma kering. Fa'ilam takun hasawatin minal ma, kalau tak ada juga maka minum air berapa teguk daripada air kosong. Air kosong ni. Kemudian baginda Rasulullah SAW, dia antara sunnah juga adalah apa? Makan rutab tu dalam keadaan witir. Maksudnya 1, 3 ataupun 5 ataupun 7. Itu sunnah lah. Sunnah baginda Rasulullah SAW dalam makan rutab ataupun tamar. Jangan kalau kita minum air pun minum ialah dalam 3 tegukan. Jangan minum 1 teguk. 1 teguk dia tadi. 3 teguk, 5 teguk, lebih sikit-sikit. Kan? Okey kan? Okey. Ada ulama mengatakan bahawa, kan contoh kita dekat Mekah kan, air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni air yang mulia ke yang bagus kan? Kita nak minum air Zam-Zam dulu ke nak makan kurma dulu? Kurma dulu sebab apa? Sebab dalam hadis ni sebut kurma dulu lah. Walaupun ayat tu Zam-Zam. Sebab ulama Imam Ali Qari, Syekh Ali Qari, dia kata punya Zam-Zam, kalau dia buka punya Zam-Zam lah Allah gitu. Nama kata tak, kurma tu. Nabi makan kurma tu itibak. Saya kata kau Nabi SAW. Mula Ali Qari ya? Syarah Syekh Syifa. Syekh Syifa. Syekh Syifa dengan Syarah Bukhari. Syekh Bukhari, tak ada.
baca juga tu. Syarah Tahawi ni buat. Okey dah eh? Okey, sebenarnya baca fi maris shaimi 'inda fitrihi wa ma yaqulu 'inda. Okey, bab pada menyatakan apakah yang sepatutnya bagi orang yang berpuasa itu kata ketika berbuka. Dia nak cakap apa waktu berbuka tu? Dia nak apa? Dah berdoa ke apa kan? Wa ma yaqulu 'inda. Apa yang dikatakan tak kala berbuka. Dia dah masuk berbuka dah ni. Tak lama kita nak pasal ni. Kena amal lah. Okay. An Abdillah bin Abi Mulaikah An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad qala wa sami'tu Abdullah yaqulu 'inda fitrihi Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li زاد في رواية الذنوب رواه البيهقي عن إسحاق ابن عبد الله عنه. Dia kata daripada Abdullah bin Abi Mulaikah, daripada Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Abi Mulaikah seorang daripada tabi'in. Dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin al-As, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'wah ma turad. Sebenarnya bagi orang yang berpuasa itu tak kala dia berbuka ada kata simpanan doa. Diberikan doa, peluang untuk berdoa yang mana tidak akan Allah SWT tolak permintaan. Dia juzuk dia tu. Qala wa sami'tu Abdullah, aku pernah mendengar Abdullah bin Abi Mulaikah ni, bisa mendengar Abdullah bin Amr bin al-As ni berkata tak kala dia berbuka